Pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini dan dapat kita bersama-sama dalam solat fajar berjemaah sebentar tadi, dan dapat pula kita duduk sebentar untuk kita berada dalam majlis zikir, majlis ilmu pada pagi ini. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kuliah bagi menggantikan tempat Dr. Abdul Rahman pada pagi ini, suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada melihat sifat-sifat orang-orang yang berjaya. Pada kuliah yang lalu kita telah pun menyebut tentang sifat-sifat golongan yang rugi menurut Al-Quranul Karim. Ada 10-11 golongan yang rugi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan pada kali ini kita akan melihat golongan yang beruntung, golongan yang berjaya, yang mana kalau kita merujuk kepada suratul Mu'minun ayat pertama hingga ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan harta mereka dengan menunaikan zakat harta mereka, dan mereka yang menjaga kehormatan diri mereka kecuali kepada isteri-isteri mereka atau hamba sahaya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka, dan mereka yang tetap memelihara salat mereka. Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11, di mana Allah Ta'ala memulakan pada ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah, berjayalah
orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang berjaya? Sebelum itu kalau kita lihat kepada apa makna berjaya, beruntung, al-falah, al-muflihun. Di mana al-falah ni bererti kemenangan dan keselamatan serta tetap berada dalam keadaan penuh kebaikan. Manakala yang dimaksudkan dengan orang-orang yang berjaya ialah orang-orang yang telah beruntung dan mendapatkan keredaan dan keampunan Allah serta selamat daripada azab dan kemurkaannya. Itu maksud kepada orang yang berjaya, orang yang beruntung, ialah orang yang mendapat keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pun kan, maknanya hidup kita ini antara matlamat utamanya ialah mencari keredaan Allah. Dan bila mana kita mendapat keredaan Allah, maka layaklah kita untuk mendapatkan syurganya di hari akhirat. Dan juga mendapat keampunan Allah. Juga orang yang mendapat keampunan Allah, juga orang yang berjaya, yang akan mendapat syurganya di hari akhirat kelak. Sebab kejayaan ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ayat ini, dalam ayat-ayat yang Allah sebut tentang golongan yang berjaya itu, Allah tutupkan dengan ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Lepas Allah menyebut tentang 7 sifat orang-orang yang beruntung, yang berjaya, dimulakan dengan orang-orang yang khusyuk dalam solat mereka. Akhir sekali Allah sebut, iaitulah mereka lah golongan yang berhak untuk mewarisi, iaitu mewarisi syurga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Maknanya dia punya natijah kepada sifat-sifat orang-orang yang berjaya tadi ialah untuk mendapatkan syurga di hari akhirat kelak. Itu sebab orang yang berjaya tuan-tuan ialah orang yang mendapat keredaan Allah dan juga orang yang mendapat keampunan Allah. Sebab orang yang mendapat keampunan Allah, orang yang layak untuk masuk ke syurga hari akhirat. Orang yang tidak diberikan pengampunan oleh Allah, dosa-dosanya menghalang dia untuk dia masuk ke dalam syurga. Itu sebab orang yang melakukan dosa, yang tidak bertaubat dan mohon keampunan kepada Allah, maka terhalang bagi dia untuk masuk ke syurga. Adapun orang yang mendapat keampunan daripada dosa-dosa yang dilakukan, maka layaklah dia mendapat masuk ke dalam syurga. Itu sebablah Quran Allah Ta'ala sering menggandingkan antara keampunan Allah dengan masuk ke syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, satu syurga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lepas Allah sebut mendapat keampunan, Allah sebut masuk ke syurga. Makna orang yang mendapat keampunan layak dia untuk masuk ke syurga. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Tuhan kamu mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sebab itu orang yang berjaya, orang yang beruntung ialah orang yang mendapat keredaan Allah dan mendapat keampunan Allah serta selamat daripada azab dan siksaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Selamat itu. Kan? Kita mau selamat daripada azab siksaan Allah di hari akhirat. Inilah yang kita nak orang kata apa, nak bawa diri kita dan ahli keluarga kita untuk selamat, dipelihara oleh Allah daripada azab siksaannya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab siksaan api neraka. Di mana orang yang berjaya, orang yang beruntung akan dianugerahkan bagi mereka kesenangan dan kenikmatan yang kekal abadi di dalam syurga di hari akhirat kelak. Itulah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Baik, cumanya kalau kita lihat kepada sifat-sifat orang yang berjaya ini tuan-tuan, di mana Allah Ta'ala memulakan orang yang berjaya ialah orang yang khusyuk dalam salat mereka. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyuk. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Kenapa Allah memulakan orang yang berjaya itu ialah orang yang khusyuk dalam salat mereka? Kan banyak 7 sifat ataupun ciri-ciri orang yang berjaya, yang beruntung di kalangan orang-orang yang beriman. Tetapi soalnya, kenapa Allah meletakkan pertama sekali orang yang berjaya di kalangan orang-orang yang beriman itu orang yang khusyuk dalam salat mereka? Kerana untuk memberikan perhatian bahawasanya khusyuk dalam salat ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan yang keduanya, hakikat sebenarnya orang mengabaikan sifat khusyuk dalam salat. Ramai orang yang mengabaikan, dan orang yang tidak mendapat khusyuk dalam salat. Sebab itu Allah meletakkan sifat orang yang berjaya di kalangan orang-orang yang beriman itu ialah pertama sekali alladzina hum fi salatihim khusyuk. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Untuk apa? Untuk diberikan perhatian, litanbih, lintibah. Dan itu sebab Quran ni tuan-tuan, bila mana Allah meletakkan ataupun mendahulukan sesuatu perkara itu, maka ia sangat penting untuk diberikan perhatian. Sangat penting. Sebagai contoh, umpamanya Allah sebut apa? Ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah daripada yang munkar, dan kamu beriman kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada beriman kepada Allah? Sedangkan beriman itu penting. Kerana untuk memberikan perhatian bahawasanya kerja amar ma'ruf dan nahi munkar itu tuan, kerja yang diabaikan oleh kebanyakan umat Islam. Sebab itu didahulukannya untuk diberikan perhatian agar jangan mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar.
Berapa ramai orang yang mengerjakan ataupun yang melaksanakan tugas mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar, walaupun keadaan dia mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lihat kepada ayat ini, Allah mendahulukan sifat khusyuk itu untuk menyatakan kepada kita betapa pentingnya sifat itu dalam solat, dan juga betapa ramainya orang yang mengabaikan khusyuk dalam solat mereka, tuan-tuan. Ramai juga. Dan ini hakikatnya. Hakikatnya, tuan-tuan, khusyuk ni penting. Baik, kita nak fokuskan tentang sifat yang pertama, iaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik, apa ini maksudkan ni khusyuk? Ya, khusyuk ni apa dia? Khusyuk berarti sikap hina dan rendah diri. Maknanya antara sifat khusyuk yang ada pada sifat khusyuk itu ialah sifat hina dan rendah diri. Dan memang pun, dan bila mana kita salat, kita menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita rendah diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita rakaat dan kita sujud kepada Allah, tanda kita menghinakan diri. Dan memang pun kita hina, sebab kita dijadikan daripada air mani yang hina, mimma'in dafiq, daripada air yang terpacut. Kita ni daripada air mani. Air mani ni, tuan-tuan, sifatnya hina. Mana ada orang jual beli air mani? Ada? Tak ada harga air mani ni, tuan-tuan. Tak ada. Orang buang-buang dia kadang-kadang tu kan. Nak menyebut dia bahawasanya bagaimana air mani itu sifatnya hina. Orang tak pelihara dia, ataupun tak ada nak letakkan di tempat mulia ke apa. Tak ada. Itu nak cerita kita ni sangat hina, tuan-tuan, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan khusyuk juga, tuan-tuan, merupakan amalan anggota badan dan hati. Dia meliputi badan dan juga hati. Iaitu amalan hati itu ialah dengan rasa takut juga dan gentar kepada Allah. Kan, kita kena ada rasa takut kan. Allah Ta'ala kita kena takut. Al-khawf minallah, kan, kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni, tuan-tuan, dengan makna takut kepada azab siksaan Allah. Itu makna dia. Bila kita takut kepada Allah, takut kepada azab siksaan yang amat dahsyat. Innallaha syadidul iqab. Dan sesungguhnya Allah sangat dahsyat hukumannya, balasannya, siksaannya di hari kiamat. Sangat dahsyat, tuan-tuan. Kan? Sebab siksaan Allah di dunia, dia betul di akhirat ni, tuan-tuan, tak pernah dirasai oleh sesiapa pun di dunia. Di dunia ni tak ada lagi. Kan, siksaan Allah Ta'ala di hari akhirat itu tak dapat dibandingkan dengan siksaan manusia di dunia. Itu nak cerita dahsyat sekali lah. Amat dahsyat. Itu sebab kita kena takut, rasa gentar, kena takut. Dan juga amalan anggota badan dengan tenang. Itu sebab khusyuk juga, tuan-tuan, bukan setakat hati kita rasa takut, gentar, rasa hina diri, rendah diri kepada Allah. Kita kena ada sifat sikap tenang dalam solat. Tenang, kerana kita tidaklah menunjukkan tak tenang kan. Orang kalau solat tu, tuan-tuan, goyang sana goyang sini kan, tak tenang tu. Melainkan dia ada penyakit Parkinson, tu cerita lain lah. Itu memang dia goyang selalu kan. Tapi nak ceritanya bahawa kalau seseorang tu sebab solat ni, tuan-tuan, dia tetap dan tenang. Dia tenang. Bahkan al-khashi'un itu juga dengan makna tenang. Apa makna khusyuk? Makna tenang, relax, tidak goyang-goyang, tidak nak cepat,
tidak nak gopoh dalam solat. Ada tomak nina, tuan-tuan. Saya lihat tuan-tuan, sebahagian daripada orang yang solat di masjid, kita nampak orang solat di masjid, tengok dia solat, sebahagian lebih-lebih lagi anak-anak muda gitu, remaja tuan, punya cepat solat, tak ada tomak nina, macam ayam patuk tu. Itu yang dikatakan orang yang mencuri dalam solat. Sangat buruk orang yang mencuri dalam solat, yang solat itu tidak ada tomak nina. Yang pernah Nabi tegur seorang sahabat masuk ke dalam masjid, solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas dia solat, dia datang kepada baginda, salam, kemudian baginda sebut kepada sahabat tersebut, irja' salli raka'atain fa innaka lam tusalli. Nabi kata kepada sahabat tersebut, kamu kembali salat sesuatu kamu belum salat. Dia tak salat lagi rupanya, dia nak salat dah tadi, tapi Nabi kata kamu kembali salat sebab kamu belum salat. Dia pun salat lagi, macam tu juga. Kemudian Nabi suruh dia ulang lagi, irji' salli fa innaka lam tusalli, kembali salat sesungguhnya kamu belum salat. Dia salat macam tu juga. 3 kali dia salat begitu. Lalu akhirnya Nabi tunjukkan cara salat yang sebenarnya, salat yang ada tomak ninah. Tomak ninah ni ada rasa tenang, relax, jangan gopoh, jangan gelojok. Nak pergi mana tuan-tuan? Lama-lama pun 10 minit dia solat ni, kan? Itu biasanya yang paling lama lah, kan? 10 minit, mana ada sampai 20 minit solat, tak ada, kan? Kita solat walaupun 4 rakaat isyak pun tuan-tuan, 10 minit je, kan? Yang kita nak kalut tu pasal apa? Nak pergi mana, kan? Nampak tak tuan-tuan, hari ni orang duk kalut sangat. Nak solat tu pun begitu cepat sangat tuan-tuan, cepat sungguh. Itu bukan solat tu. Solat tu tak sah, tak dapat pahala, tak diterima oleh Allah Ta'ala kalau sekiranya tidak ada tomak nina. Sebab tomak nina ni rukun dalam solat. Rukun ni kalau ditinggalkan tuan-tuan, tak sah. Solat tu tak sah walaupun bacaannya betul, dan walaupun yang lain tu semua betul, tapi satu rukun saja, dan menyebabkan dia tinggal satu rukun saja, menyebabkan semua dia punya pergerakan salatnya itu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena relax. Salat ni tuan-tuan, rehat. Itu sebab Nabi suruh Bilal apa? Bila mana Nabi nak suruh Bilal azan, Nabi kata apa? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Nampak tak? Mana salat ni tuan-tuan? Rehat. Rehat daripada kita duk kerja pulun sana pulun sini, sibuk sini. Kita salat tu makna apa? Kita sedang berehat. Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Tu kita kena rasa relax dalam salat. Salat satu terapi tuan-tuan. Dia terapi dalam salat ni. Itu kita kena ada rasa khusyuk. Khusyuk tu sangat penting, ya? Baik. Khusyuk hati juga tuan-tuan ialah yang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kehebatannya, dan dengan meneliti makna ayat Al-Quranul Karim. Makna khusyuk juga tuan-tuan perlu ada pada kita ialah merasai pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kehebatan Allah, dengan meneliti tadabbur makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tadabbur, menghayati ayat-ayat yang dibaca, sama ada kita seorang diri ataupun kita mendengar bacaan imam, kita kena menghayati bacaannya. Itulah kalau kita lihat orang yang hatinya lembut tuan-tuan, bila dia baca ayat-ayat yang menyentuh tentang azab seksa Allah, dia akan rasa sebab tuan-tuan. Dan sebab macam Syekh
Abdul Rahman Sudais kalau dia baca ayat Quran tuan-tuan, dia selalu sebab maknanya dia nak menangis sebab baca Quran tadi tuan-tuan, hebat dia kan. Makmum pun sebab juga, ada yang faham lah, ada yang tak faham pun sebab apa? Sebab imam sebab dia, maka dia pun sebab, bukan sebab faham pun kan. Itu sebab faham tu penting kan. Quran ni tuan-tuan, itu sebab kita patut kena belajar bahasa Arab kan. Asas bahasa Arab pun cukup dah. Bukan kata kita nak boleh bahasa Arab tinggi kan, tapi kalau kita boleh dapat belajar bahasa Arab, jadi kalau kita imam baca tuan-tuan, kita dapat faham lebih kurang makna dia lah, disuruh makna dia, kita dapat lihat, dapat faham apa yang dibaca oleh imam tu tuan-tuan. Boleh kita dapat hayati dengan bila kita faham tadi. Ditegah kesibukan pemikiran dalam perkara dunia. Maknanya kita tak boleh tuan-tuan, kita ditegah untuk ingat perkara-perkara dunia dalam solat. Tak boleh. Tapi sekiranya kita disibukkan dengan, maknanya kita boleh berfikir, tidak mengapa pemikiran kita kalau sekiranya dalam perkara akhirat. Maknanya kita kalau sekiranya kita ingat perkara akhirat, okey. Tapi kalau kita ingat perkara-perkara dunia ni tuan-tuan, yang ni yang masalah. Jadi kita kena cuba untuk lupakan sekejap urusan dunia ni tuan-tuan, kita cuba lupakan sebentar. Tak lama pun kan, lepas 10 minit nanti kita ingat balik kan. Lepas solat kita ingat semula kan. Masa solat ni kita lupa sekejap, lupakan sekejap urusan dunia ni tuan-tuan. Berikan fokus perhatian kepada solat tadi tuan-tuan. Berikan perhatian, fokus, tumpukan. Bukan lama pun tak lama pun tuan-tuan kan. Lagipun sekiranya kita gelar, maknanya tujuan solat Allah sebab apa? Wa aqimus solata lidzikri kan. Dan dirikan solat untuk mengingatiku. Tujuan solat tuan-tuan untuk apa? Untuk ingat Allah Ta'ala. Solat apa kalau tak ingat Allah kan? Bukan solat mana dia. Dan itu sebab itu tuan-tuan, solat ni juga tuan-tuan, dia bukan setakat jasad, ruh dan jasad. Itu makna orang yang khusyuk ni tuan-tuan, solat itu ruh dan jasad. Pemikiran dia tumpukan kepada solat, ingat kepada hari akhirat, ingat kepada azab siksaan, takut kepada Allah, rasa hina diri kita kepada Allah, rendah diri kita, rasa pengawasan diri kita. Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita tumpukan sementara tuan-tuan, InsyaAllah. Ni benda ni tuan-tuan, benda ni kita sendiri yang kena bawa pikiran kita. Kita sendiri yang kita kena bawa, dorongkan pikiran kita untuk tadilah takut kepada Allah, rasa hebatnya Allah, kita membesarkan Allah, kita rasa hinanya hadapan Allah, rasa rendah diri kita, rasa Allah ada di mana-mana, pengawasan diri kita kan. Maknanya begitu kan. Kita tadabbur ayat-ayat yang dibaca, fikiran kita itu tumpu kepada urusan yang berkait dengan akhirat, boleh tak salah ya. Sebab itulah dalam asal menyatakan law khashi'a qalbun la khashi'at jawarih. Kalaulah khusyuk hati, maka anggota badan pun akan rasa khusyuk. Anggota badan dia akan tenanglah. Kalau hati kita khusyuk tuan-tuan, maka anggota badan kita turut akan rasa tenang, tidak goyang-goyang, tidak rasa nak cepat dan sebagainya. Dia bermula daripada hati kita. Baik. Jadi keperluan khusyuk dalam solat ialah untuk, yang saya dituntut ialah untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan kita ingat Allah ni tuan-tuan, antaranya ialah kita kena rasa datangnya kita ke dunia dengan sebab ihsan, rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib disyukuri melalui solat dan juga takwa kepada Allah. Maknanya kita kena ingat Allah. Sebab apa? Sebab kita datang ke dunia ini dengan sebab ihsan, rahmat
dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, yang kita wajib syukuri di atas nikmat yang Allah kurnia kepada kita. Begitu juga lahirnya kita ke dunia ini dengan tugas dan tanggungjawab. Dan tugas dan tanggungjawab, ada tugas, ada tanggungjawab, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kena ingat bahawasanya kita ada arahan, perintah daripada Allah dan ada larangan daripada Allah, dan segala amalan yang kita lakukan itu akan dihitung di hari akhirat kelak. Mana ingatan ini antara perkara yang kita kena ada rasa ingat tadi. Ingatan kepada Allah dalam solat merupakan puncak tujuan solat itu didirikan. Maka solat yang tiada ingatan kepada Allah adalah kosong, seperti jasad tanpa roh, yang tidak sekali-kali mampu membuahkan kemanisan iman dan kenikmatan salat. Maknanya begitu, maknanya tidak ada rasa nikmat dalam salat, tuan-tuan. Itu sebab Nabi ni, tuan-tuan, dia rasa nikmatnya salat. Bahkan di sebelah hadis, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Iaitu disukakan kepada aku daripada dunia kamu wangi-wangian, wanita yang halal, dan juga ketenangan dalam solat. Mana Nabi suka solat, tuan-tuan. Nabi ni sangat suka dengan solat dan dia rasa tenang dalam solatnya. Mana kalau dia nak dapat ketenangan, dia solat. Itu gitu. Jadi kita kalau dapat itulah, memang kira kita dapat kemanisan dalam solat. Tapi kalau kita belum lagi rasa tenang dalam solat, kita rasa tak suka, tak ada rasa tu, maknanya kita belum ada rasa kemanisan dalam solat, tuan-tuan. Baik. Cuma kaedah untuk mendapatkan khusyuk sebelum itu. Dan sebelum itu juga, tuan-tuan, Allah Ta'ala juga sebut apa? Solat itu antara dia punya objektifnya ialah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Soalnya, tuan-tuan, kenapa orang solat tetapi dia masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Sebab dia tak khusyuk dalam solatnya. Kalau dia dapat khusyuk dalam solat, maka solat itu mampu untuk mencegah dia daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Itu sebab ada orang dia solat tapi dia masih lagi mengumpat, kan? Dia solat mengumpat juga. Solat tikam ekor juga. Ada, kan? Solat tetapi dedah aurat dedah juga. Nampak tak? Ada orang dia solat dia tak, tapi dia tak jaga benda munkar dan maksiat dia masih buat. Makna apa? Ada something wrong pada solat dia lah. Makna solatnya itu memang solat yang tak khusyuk, yang menyebabkan dia tak dapat jadikan solat itu sebagai benteng pertahanan diri dia daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Baik. Kaedah untuk mendapatkan khusyuk ni, tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Yang pertamanya ialah kena ada tafahum. Tafahum ni apa dia? Memahami bacaan dalam solat. Untuk mendapat khusyuk, tuan-tuan, kaedah dia, cara dia juga ialah kita faham bacaan dalam solat, terutamanya suratul Fatihah. Maknanya kalau orang dia tak faham makna suratul Fatihah, dia teruklah, tuan-tuan. Hari-hari dia baca suratul Fatihah, tiba-tiba dia tak faham makna suratul Fatihah, ni kira parah akhir. Sebab itu dia kena faham suratul Fatihah dan bacaan-bacaan dalam solat, tuan-tuan. Ketika dia berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni, dia faham apa yang didoakan. Dia kena buat lah. Dia kena cuba faham lah. Dia kena rojok apa makna dalam solat tadi. Yang kedua, ada rasa ta'zim, iaitu merasakan kebesaran Allah. Ketika solat ni, tuan-tuan, kita kena ada apa lagi?
ada rasa hebat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, haibah, iaitu menghadirkan rasa gerun dan takut kita kepada Allah ketika salat. Yang keempat, raja, iaitu mengharapkan rahmat Allah, tuan-tuan. Kita kena ada rasa mengharapkan rahmat Allah. Dan yang kelima, haya, ada perasaan malu dengan kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kan? Maknanya begitu. Kita kena ada rasa satu, kita kena faham. Yang kedua, merasai kebesaran Allah, keagungan Allah. Yang ketiga, menghadirkan rasa gerun dan takutnya kepada Allah. Yang keempat, kita mengharapkan rahmat Allah. Ketika salat tadi kita harapkan juga rahmat Allah. Kita harapkan juga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita ada rasa malu dengan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Kalau kita ada perasaan ini, tuan-tuan, maka ia dapat mendatangkan rasa khusyuk dalam solat. Baik. Usaha-usaha tambahan bagi mendapatkan khusyuk ni, tuan-tuan. Apa usaha tambahan? Pertama, menggunakan sejadah yang tidak terlalu banyak gambar yang akan menghayalkan yang akan menghayalkan fikiran dia lah. Sejadah juga, tuan-tuan, jangan banyak gambar sangat. Itu sebab yang paling elok lah, tuan-tuan, tu kain putih. Kan? Sejadah kita tu kain putih yang macam zaman dulu. Kan? Kita dulu solat dulu kan, masa masjid dulu. Ya, pada dia ada kain putih tu je. Mana bila kita nampak kain putih tu, tuan-tuan, khusyuk kita lebih. Banyak sangat dia punya gambar-gambar ni, tuan-tuan. Gambar sejarah ni, gambar Kaabahnya dengan gambar macam-macam masjid kan. Itu dia nampak macam tak berapa lah, tapi tak masalah kan. Tapi untuk usaha tambahan, nak mendapat khusyuk yang lebih, kalau boleh, tu sebab Tok Guru ni Aziz, tuan, dia solat sejadah tu, dia solat belakang. Dia tak solat di depan sejadah tu, dia solat di belakang sejadah. Pasal apa? Belakang sejadah tu kan dia tak ada apa, tak ada gambar. Dia solat belakang tu, belakang, untuk usaha menambahkan khusyuk. Lagi khusyuk. Kemudian seelok-eloknya salat itu menghadap dinding. Mana tidak ada ruang yang luas. Bila mana kita salat itu tidak ada ruang luas di hadapan mata kita, tak melihat luas lah. Pemandangan kita itu tak luas. Dinding di hadapan kita. Itu maknanya depan kita dinding. Mengurangkan pergerakan anggota badan. Jangan duk goyang sangat. Tenang, tetap. Ditegah solat dengan pakaian yang bergambar. T-shirt yang bergambar, kan? Gambar macam-macam lah. Gambar ahli sukan ke, artis ke, tuan-tuan, yang duk pakai lah. Kosong. Elok t-shirt tu kosong. Satunya dia nak kosong. Yang kedua ni, tuan-tuan, kalau dia datang solat berjemaah, kalau dia pakai gambar-gambar, baju bergambar tu, orang lain pula tak kosong. Dia tengok dia punya baju dia tu. Gambar macam-macam. Okey. Kemudian mengambil wudu dengan tenang dan sempurna. Tuan-tuan, kesan khusyuk solat juga, tuan-tuan. Wudu tu penting. Wudu memiliki peranan dalam untuk kita mendapatkan khusyuk. Kalau wudu kita pun tak sah, maka salat pun tak sah. Salat makna wudu tu kena ambil dengan cara yang sempurna. 3 kali lah eloknya, macam Nabi ambil tu lah. Kemudian membaca isti'azah
dan dalam hati ketika terasa minda tidak fokus kepada solat. Makna tuan-tuan, bila kita memanglah pada mula-mulanya kita solat tu kita nak khusyuk, tapi tengah-tengah solat tuan-tuan kita teringat dengan urusan-urusan dunia kan tuan-tuan, maka cepat-cepat kita isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam hati. Bila kita teringat saja benda-benda dunia tuan-tuan, maka cepat-cepatlah kita isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu dalam hatilah, tak perlu kita lafazkan. Mana isti'adzah hati tu makna kita doa dalam hati kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan, sebab syaitan mengganggu kita. Itu sebab sebelum solat juga kan, elok kita baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun apa tu, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada kamu daripada bisikan kejahatan syaitan, dan aku berlindung wahai Tuhanku daripada mereka menghampiriku. Maknanya kita nak solat kita ni tuan-tuan, kita tak diganggu oleh syaitan, maka kita minta kepada Allah lah, doa kepada Allah tuan-tuan. Sebab kita ni lemah, tanpa kekuatan dan pertolongan Allah kita tak mampu. Maka kita kena doa kepada Allah, minta kepada Dia agar kita diselamatkan, agar kita dilindungi daripada bisikan-bisikan jahat syaitan tuan-tuan. Ketika solat pun dia boleh ganggu kita, dan juga daripada dia hampir dengan kita. Minta Allah jauhkan kita daripada syaitan. Itu kalau kita ada rasa, jadi cepat-cepat kita isti'azah dalam hati. Kemudian jangan solat dalam keadaan terlalu lapar. Jangan. Kalau kita rasa lapar sangat, tak khusyuk. Itu sebab kalau makanan sudah terhidang, makan dulu. Tuan-tuan, jangan solat dulu. Dia solat nanti duk ingat nak makan. Ni lapar perut tuan-tuan, makan dulu, boleh baru solat. Kalau terlapar sangatlah, kalau kita rasa boleh tahan lagi, tak apa. Ni perut lapar sangat ni, lapar subuh kan, makan dulu tuan-tuan, jangan solat dulu. Begitu juga kalau terasa nak buang air kecil ataupun besar, buang air dulu, jangan duk tahan. Tahan memang tak khusyuk tuan-tuan, duk rasa memang tak boleh. Buang air dulu, makruh tuan-tuan. Makruh kita salat ketika mana kita terasa sangat nak buang air kecil dan besar. Makruh ketika salat kalau kita terlalu lapar sangat, maka makruh kita lah. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Kemudian juga meletakkan sutrah penghadang di hadapan tempat salat agar tidak ada orang yang lalu lalang di hadapan kita. Letakkan sutrah, letakkan objek, satu objek tuan-tuan di hadapan kita tu supaya orang tak lalu di depan kita. Kalau ada orang lalu tuan-tuan, kita boleh tahan dia lah, tahan dia. Begitu. Jangan pula dia ingat. Kadang setengah-setengah orang dia tak faham. Kita duduk suruh je dia ingat kita nak salam dengan dia. Bukan nak bersalam, dia nak halang dia daripada dia lalu tak boleh tuan-tuan. Haram tu, haram melintas. Mana di kawasan park, macam kalau kita ada sejadah tu, macam sejadah tu kan sutra je lah. Kalau kita ada sejadah tu, mana kawasan sejadah tu, kalau mana ada, kalau orang dia lintas di hadapan lepas daripada sejadah tak apalah, tapi elok jangan lintas jugalah. Tapi nak sebut kalau dia lintas di dalam kawasan sejadah kita tu, maka kita kena halang daripada dia melintas tu. Itu memang haram melintas. Jadi kita kena buat sutra. Mendirikan salat di awal waktu supaya tidak gopoh ketika masa hampir luput. Maknanya tuan-tuan nak apa khusyuk juga tuan-tuan, salat di mana? Salat di awal waktu. Kalau kita salat tu di dekat-dekat waktu nak habis ni tuan-tuan, kita terkejar-kejar, maka khusyuk hilang. Sebab itu bila kita di awal waktu kita rasa khusyuk. Jangan kita lewat tangguhkan waktu solat.
Kemudian lagi mendirikan solat secara berjemaah. Itu usaha tambahan tuan-tuan. Pasal apa? Memang kita rasa dengan solat berjemaah dengan solat sendirian ni tuan-tuan, dengan berjemaah ni kita rasa lebih khusyuk dibandingkan dengan solat seorang diri. Di mana kita kena lazimkan solat berjemaah supaya kita dapat khusyuk yang lebih dan pahala yang lebih. Kemudian azan dan iqamah terlebih dahulu. Sama ada di surau ataupun masjid tu dah tentu dah. Di rumah kita pun sebegini. Maknanya begitu. Lagipun azan juga tuan-tuan untuk apa? Satunya dia syiar Islam kan. Yang keduanya azan tu dapat menghalau syaitan. Kan? Bila kita azan tuan-tuan di sebelah hadis, syaitan lari terkentut-kentut dia. Lari dia. Tapi lepas azan datang dulu. Lepas azan dia datang balik tuan-tuan. Tak apalah tu, kita dah halau tu sebahagian tu okey dah. Bila kita iqamah pula, dia lari pula. Habis iqamah dia datang balik. Tak apalah tu, makna kata walau macam mana pun itu sunnah. Bila kita azan dan iqamah ni tuan-tuan, di rumah kita pun azan, elok azan pun. Jauhi daripada tempat-tempat bising. Solat ni tuan-tuan, kita kena jauhkan daripada tempat bising. TV tutup, jangan dibuka. Ni TV buka solat apa? Memang tak khusyuk punya. Ataupun letak TV depan, buka TV semayang dapat depan. Ni tadi. Itu memang tak khusyuk punya. Tutup TV, tutup radio, tutup semua. Kaset, CD Quran. Quran pun tutup. Kalau ada buka CD Quran tu dan solat, Quran tu tutup. Itu sebab bila kita solat, ada orang baca Quran, terganggu solat kita. Itu sebab orang tak boleh dia baca Quran ketika solat. Maknanya kalau ada orang solat, dia jangan baca Quran deras, jangan baca Quran kuat, mengganggu orang solat, hukumnya berdosa. Mengganggu dia. Sebab ni jangan angkat suara mengaji Quran sedangkan ada orang sedang solat. Kalau orang tak solat tak apa. Sebab terganggu, memang terganggu tuan-tuan. Jadi sebab itu jangan tu kena lah, jangan bising lah. Suasana tu kena tenang, barulah kita dapat khusyuk. Itu sebab di masjid tenang, di rumah kita tuan-tuan ialah macam-macam hal. Anak-anak kecil lagi duk menangis lah, itulah ini, nak khusyuk macam mana? Jadi di masjid ni insya-Allah lah tak ada gangguan. Tak ada gangguan, insya-Allah. Itu sebab masa tarawih lah, kalau kadang-kadang masalah anak-anak kecil ada satu masjid tuan-tuan, ini satu kebaikan juga lah. Masjid tu dia bila solat tarawih ni ialah memanglah semua orang bawa anak-anak kecil kan. Nak tinggal di rumah tak ada orang jaga dan sebagainya, memanglah bawa lah. Tapi yang menarik ni tuan-tuan, masjid tu disediakan TV di belakang TV cerita kartun. Kan budak-budak suka cerita kartun. Budak-budak ni mana boleh, dia mesti berlari-lari punya. Memang budak-budak, nama pun budak-budak. Jadi untuk nak kontrol dia tuan-tuan, jangan dia berlari-lari. Pasang cerita kartun belakang tu, dia pakai tengok cerita kartun, senyap tuan-tuan, dia tak bising. Nampak? Boleh. Daripada dia bising, dia berlari sini. Jadi kita nak supaya kontrol dia, buka cerita kartun di belakang. Budak-budak kecil lah kan, yang 6-7 tahun ke apa ke 5-6 tahun tu kan. Itulah. Hak yang dah besar jangan cerita kartun pula. Tu suruh. Ini memang bagus kan, untuk supaya nak tarik perhatian, supaya dia tak ganggu kita solat. Boleh buat begitu. Cerita kartun. Kemudian menjaga mata daripada melihat yang terlarang dalam Islam. Itu sebab juga tuan-tuan, kita solat nak khusyuk ni tuan-tuan. Sebab apa kita nak khusyuk? Sebab mata kita tak jaga. Kita duk tengok benda-benda hak terlarang kan, aurat wanita, aurat kan, kemudian tengok cerita-cerita filem dan sebagainya, maka menyebabkan kita tak khusyuk dalam solat. Itu sebab kena jaga pandangan mata kita supaya kita dapat khusyuk dalam solat. Dan begitu juga bila kita solat tuan-tuan, kita kena tumpukan mata kita tu di hadapan sejadah, tempat sujud lah.
Maknanya sunnah tuan-tuan kita jangan tengok depan mata. Melainkan kita sembahyang di Masjidil Haram lah. Sunnah kita tengok di Kaabah tu. Kalau kita dah hadapan Kaabah, maka Kaabah tu sebagai tempat tumpuan mata kita ketika salat. Tapi kalau kita yang tidak di sana, tuan-tuan, kita tumpukan di tempat sujud kita. Kecuali ketika kita syahadah. Kan? Bila kita asyhadu an la ilaha illallah, maka disunatkan kita melihat tangan yang kita angkat ketika syahadah. Itu saja. Kan? Tapi lepas pada itu kita akan lihat balik tempat sujud kita. Itu sunnah yang kita kena dapat jaga, insya-Allah. Itu sebagai itu. Kemudian lagi sebagai lagi kaedah-kaedah lain juga, lazimkan bertaubat, tuan-tuan. Untuk kita dapat khusyuk, lazimkan bertaubat, minta ampun, istighfar kepada Allah. Sebelum solat ditaskan kematian dalam maknanya sebelum kita nak solat ni, tuan-tuan, kita rasa lepas kita solat kita nak mati. Kalau kita rasa nak mati lepas solat, dah tentu solat kita khusyuk. Pasal apa? Lepas solat kita nak mati, nak fikir dunia apa lagi dah. Kan? Dan tentu kita fikir akhirat kita. Kita rasa kegerunan Allah Ta'ala. Kita rasa solat yang kita lakukan itu solat yang terakhir bagi kita. Lepas ni kita dah mati, insya-Allah kita dapat rasa khusyuk dalam solat. Membaca dengan baik, tertib, memahami, mengerti bacaan dalam solat, terutama surah Al-Fatihah. Solat dengan ilmu, bukan solat ikut-ikutan, bukan. Menghadirkan hati, timbulkan rasa malu, kumpulkan rasa berdosa di hadapan Allah, harapkan solat diterima, hati diajak hadir ikut. Mana kita ni usaha kita sendiri yang akan bawa pemikiran kita dan hati kita untuk fokus dan tumpu kepada salat. Dan kita boleh khusyuk salat kalau kita ada usaha ke arah mendapatkan khusyuk. Maknanya memang boleh khusyuk, memang boleh dengan usaha yang disebutkan tadi, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita nak, sebab inilah sifat orang-orang yang berjaya, yang letakkan pertama sekali orang beriman yang berjaya adalah orang yang khusyuk dalam solat. Barulah bila kita khusyuk, tuan-tuan, maka kita mendapat pahala dalam solat. Kalau kita tak khusyuk, kurang pahala. Maknanya pahala kita bergantung kepada banyak